Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dan Alhamdulillah, ini adalah bab yang terakhir bagi tingkatan 3. Lama saya tak post video, cikgu tak post lama. Banyak cikgu bagi video-video yang pendek dulu untuk ulang kaji. Jadi sebelum masuk bulan 1 iaitu bulan peperiksaan, sekarang berada bulan 12. Siapa yang tengok video ni lambat, tapi yang up to date, sekarang kita bulan 12, kita nak masuk dah bulan 1. Bulan 1 ialah bulan peperiksaan. Jadi kita bagi video ini untuk preparation. Video ni basic tentang tajuk garis lurus. Lepas tengok video ni, cuba tengok buku soalan tajuk ni dan cuba aplikasikan ilmu yang telah diberi dalam video ni. Jom kita tengok tentang garis lurus. Tajuk garis lurus ni bukan ada dalam tingkatan 3 saja. Kita pernah belajar waktu tingkatan 2 dan kita akan jumpa juga soalan garis lurus ni dalam tajuk dalam kertas SPM kertas 2. Dia ada kat situ. Jadi tajuk ni kita kena kuasai supaya memudahkan bukan saja untuk tingkatan 3, malah untuk tajuk SPM esok, tajuk SPM untuk kertas SPM esok dalam kertas 2. Jom kita tengok. Baiklah, dalam tajuk garis lurus ni, kita ada banyak bentuk garis tau. Kita bukan ada garis lurus, dia pelbagai jenis, berbagai bentuk garisnya. Tapi yang nak belajar sekarang garis lurus. Kita ada formula khas dalam garis lurus ni, iaitu Y sama dengan MX plus C. Kalau selalu tengok Y sama dengan MX plus C sebelum-sebelum ni, itu maksudnya persamaan yang digunakan dalam khas untuk garis lurus sahaja. Di mana Y, X ni adalah kekal dan M dan C adalah dia ada nilai lah, ada nilai nombor yang tertera. Okay? Nanti kita tengok sekejap lagi. Jadi selain daripada Y sama dengan MX plus C, persamaan dalam garis lurus kita juga boleh tulis dalam bentuk A, X tambah B, Y sama dengan C. Ini pun orang kata persamaan garis lurus juga. Ataupun dalam bentuk pecahan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Yang mana nilai A dan B kamu ni dalam bentuk lain daripada Y sama dengan MX plus C ini, nilai mereka adalah bukan kosong. Dalam tajuk garis lurus tingkatan 3 ni juga kita akan belajar tentang garis lurus yang selari. Garis lurus yang selari ni maksudnya kita ada 2 garis macam ini dan dia adalah selari. Sama ada dia beritahu dalam soalan ataupun ditulis arrow macam ni pada garis tersebut. Bila dia selari, dia punya kecerunan adalah sama. 2 atau lebih garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama, iaitu nilai M. Alright. M apa ni? M kat persamaan ni. Lupa saya nak terangkan. M ni sebenarnya dia mewakili kecerunan. Kecerunan. Cerun, berapa cerun dia punya garis lurus tu. C ini mewakili pintasan Y. Kat mana dia memintas pada paksi Y, itulah nilai C kamu. Sama jugalah. Dia punya X ini, kat sini tak ada M. M sini akan dicakap dalam bentuk A lah. B akan bentuk Y sebelah ni. Tak apa, yang ni jangan risau. Yang ni sekejap lagi saya, kalau ada soalan kat belakang tu, saya akan cerita pasal yang ni. Alright, nak cerita yang ini dia kata kecerunannya sama. Maka kalau AB ni contohnya kecerunannya adalah 1, jadi PQ pun kecerunannya adalah sama, iaitu 1 juga kerana mereka adalah selari. Tetapi walaupun mereka selari, kecerunan mereka sama, pintasan Y mereka berbeza. Contohnya AB ni memintas dekat kawasan sini, kecerunan dia sama dengan PQ. Tidaklah bermaksud PQ ni memintas tempat sama pada pintasan Y dia. Tidak memintas pada kawasan yang sama pada pintasan yang ada pada garis AB. Pintasannya adalah pintasan yang berbeza kawasannya. Ini adalah jenis-jenis garis lurus yang kita nak bincangkan. Sebelum ni kita pernah tengok benda ni dalam tingkatan 2, jenis kecerunan pada setiap bentuk garis yang lurus. Pertama, kalau A ni kita tengok condong ke kiri, dia mempunyai kecerunan yang negatif. Yang B ni garisnya dia tegak begini, dia mempunyai kecerunan yang tidak tertakrif sebab dia straight, tak ada cerunan, macam terus jatuh gaung.
Yang OC pula dia mempunyai kecurunan yang positif, daripada bawah naik ke atas, garis itu condong ke kanan. Dan kalau OD pula dia mempunyai kecurunan yang sifar, kerana dia tidak cerun langsung, tidak sengit langsung, maka garisnya adalah mengufuk, kecurunannya adalah sifar. So daripada tadi saya duk cerita pasal ciri-ciri garis lurus ni, mungkin ada yang tak jelas sangat. Jom kita tengok jenis soalan yang pertama yang saya nak ajar. Pertama, tukarkan persamaan garis lurus kepada bentuk Y sama dengan MX plus C. Masa saya cerita tadi, Y sama dengan Y sama dengan MX plus C ni adalah satu persamaan yang asas ataupun yang utama dalam persamaan garis lurus yang kita akan guna pakai. Jadi kalau tengokkan persamaan ini, dia tidak ikut ciri-ciri Y sama dengan MX plus C kan. Dia nak macam ni. Tapi bentuk ini dia tidak menunjukkan Y duduk belah kiri. Dia campur-campur. Sini belah kiri awak ni ada X, ada Y. Sebelah kanan awak ada nombor. Alright, jadi kita susun. Okay, first kali mission kita nak tinggalkan Y dekat area Y ni. Jadi 5 ni kita pindahkan ke sebelah. Jadi yang tinggalnya Y, 3Y sama dengan 12. Tolak 5X ni positif, pindah sebelah adalah negatif 5X. Right? Kemudian tengok kita ada 3Y, kita tak nak 3Y itu, kita nak Y sahaja, maka 3 itu kita pindah ke sebelah. Jadi Y itu sama dengan 3Y adalah operasi darab, pindah sebelah jadi operasi bahagi. Ni dua-dua ni kita bahagi dengan 3. Maksudnya sini pun bahagi 3, sini pun bahagi 3. Right? Jadi Y kita sama dengan 12 bahagi 3, 4. Tolak 5/3, tak boleh buat apa-apa. Kekalkan. Kemudian tengok X kita sepatutnya kat sini tau. Dekat duduk sini, betul. C ni satu nombor yang menunjukkan pintasan Y. Jadi Y ni kedudukannya dah betul. Kita kekal ke Y. Cuma yang nombor yang ada X ni, yang ni, kita kena pindahkan dia sebelah Y ni sebab dia nak dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Negatif 5/3 X. 4 tu nilainya tak tulis simbol tapi dia adalah positif tambah 4. Ini adalah bentuk Y sama dengan MX plus C yang maknanya disusun ikut kedudukan Y. Y ni tak boleh ada nombor. M ni adalah kecurunan. Kecurunan ada apa? Negatif. Kecurunannya adalah negatif 5/3. Kemudian X ni kekalkan tempat yang sama. Okay, nampak? Dan juga C itu pintasan Y kita adalah nombor 4. So basically dana Y sama dengan MX plus C, nombor itu ada pada M dengan C sahaja. X dan Y ni biarkan dia dalam bentuk huruf. Jika kita tengok pula soalan yang kedua, yang ini saya bagi dalam bentuk X/3 tolak Y/4 sama dengan 1. Jadi dalam kes ini mereka dalam bentuk pecahan. Ada banyak kaedah yang saya nak ajar ni. Kaedah ni samakan dulu pembawahnya lah. Okay, cara nak samakan pembawahnya. Kita ulang kaji sikit. Contoh ulang kaji sikit. 1/3 tolak 1/4. Macam mana kita nak buat ni? Contoh dulu Jadi kita nak kena samakan pembawah. Sama juga macam ni. Samakan pembawah caranya kita darab. Sini kita darab dengan 4. Ini kita darab dengan 3 sebab kat sini kan. Ni darab 3 because sama. Darab 4 tulis 3 kan. Ini silap. Ni 4. Okay. Darab 4 sebab sini nombornya. Okay. Sini darab dengan 3. Nampak. Jadi bila kita darabkan 1 darab 4. 4 darab 1 tolak dengan 3 darab 1 tu. Jadi kat bawah ni kita boleh tulis terus 12. Dulu kan kita belajar macam ni kan. Baru dapat jawapannya kan. 4 tolak 3, 1, 12 kan. Okay, kita aplikasikan pada yang soalan bentuk pecahan ni. Jadi dekat sini kita ada 3, kita ada 4 nak samakan pembawah. Maka di sini kita darab 4. Di sini, di belah sini kita darab 4. Belah sini pula kita darab dengan 3. Jadi bila kita darab 4 darab X is 4X.
tolak dengan 3 darab Y, 3Y. Okey, jadi yang ni kita dah boleh darabkan dapat 12. Sama dengan 1 kekalkan. Kemudian 12 ni kita naik atas sebab kita nak hilangkan dia punya pecahan. 4X tolak 3 sama dengan 12. Kemudian baru kita guna kaedah yang macam yang A ni tadi. Kita tinggalkan Y ni dekat kawasan belah kiri ni. 4 ni kita pindah sebelah. Jadi kita tulis negatif 3Y sama dengan 12 tolak 4X. Kemudian kita ada negatif 3Y. Kita tak mau dia. Kita pindahkan dia ke sebelah dia. Jadi Y sama dengan 12 per negatif 3. Tolak 4 per negatif 3X. Okey, belum habis lagi. Mana boleh potong, kita potongkan. Jadi Y sama dengan 12 per negatif 3. Kalau kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 4. Negatif 4. Jadi yang sini, negatif positif. 4 per 3 ni memang kita tak boleh nak permudahkan. Kalau kita permudahkan dapat point. Jadi kita kekalkan dia dalam bentuk pecahan. Kemudian boleh kita susun. Yang nilai X ni kita dudukkan dia sebelah Y ni. 4 per 3X. Negatif 4. Jadi kat sini negatif 4. Dapatlah nilai Y sama dengan M. M kamu 4 per 3. X tolak C kamu adalah negatif 4. Boleh? Dia kena pandai lah. Jadi B ni pecahan ni kamu kena samakan dulu pembawah. Guna konsep waktu darjah 6 dulu. Aplikasikan dia. Lepas dah dapat pembawah dah sama. Baru kita darabkan yang bawah dengan atas ni. Boleh? Jom kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Tentukan sama ada pasangan garis lurus ini selari atau tidak. Jadi saya beri 2 persamaan kat sini. Kita nak tahu selari atau tidak. Untuk ketahui dia selari atau tidak, apa syarat-syarat selari? Selari ni dia punya kecerunan. Kecerunan dia sama. Jadi untuk tahu kecerunan sama, kita kena tukarkan dia kepada Y sama dengan MX tambah C. Kiri kanan dua-dua ni. Dan kita comparekan dia punya kecerunan. Kecerunan kamu adalah M. Jadi kalau yang tak tahu apa tu kecerunan dalam Y sama dengan MX plus C ni, M. M ni cara ni dia ada metod tau nak cari. Yang ni tajuk tingkatan 2. Tajuk kecerunan garis lurus tingkatan 2 kita ada belajar. Cara nak cari M tu macam mana. Okay, dalam kes ni kita nak tahu dia selari atau tidak. Jadi kita tengok dulu yang persamaan yang pertama ni. Okay, M dia yang mana? Okay, saya tulis balik lah. M ni memang terang benderang lah. Adalah 3 ni. Apa ni? M kamu. Jadi kat sini kecerunan dia sama juga dengan 3. Alright. Jadi untuk yang B ni pula, dia tak disusun dalam Y sama dengan MS plus C. Nampak? Dia disusun dalam keadaan format yang berbeza. Jadi kita kena tukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ni tambah 5 pula ni. Tambah C sebenarnya. Tambah C. C kamu adalah 5. Okay. Jadi kalau kita dah tukarkan dia, maka kita boleh tahulah kecerunan dia yang mana. Jadi kita tulis 6X tolak 2Y sama dengan 9 terlebih dahulu. Dan saya susun dia dalam format ni. Negatif 2Y sama dengan 9 tolak 6X. Positif pindah sebelah negatif. Jadi Y kamu sama juga dengan 9 bahagi negatif 2. 6 bahagi negatif 2X. Y kamu semua sama juga dengan 9 per 2 negatif. Tak ada nak buat apa. Kalau bahagi nanti dapat point. Negatif, negatif, positif. 6 bahagi 2, 3 lah. 6 bagi 2, 3. X. Jadi jom kita susun. 3X tolak 9 per 2. Jom kita tengok. Y sama dengan MX tambah C kamu. Okay, ni atas ni C kamu. M kamu adalah 3. Jadi kecerunan ni adalah 3. Adakah mereka sama?
Adakah mereka sama? Sini dan sini sama? Ya, sama. Maka bila kecurunan sama, ya, pasangan garis lurus ini adalah selari. Dengan kecurunan sama dengan 3. Tu dah. Ya, garis lurus tersebut selari dengan kecurunan 3. So, basically kalau keluar soalan macam ni yang tak ada gambar, kamu perlu tukarkan dia kepada bentuk Y sama dengan MX plus C. Tengok M-nya dan bandingkan M-nya. Jadi, kalau persamaan tersebut tidak ikut format ini, maka perlu dibetulkan formatnya supaya kita boleh bandingkan nilai M tersebut. Baiklah, saya rasa setakat sini saja untuk video kali ini. Saya akan masuk dalam video seterusnya. Kita nak belajar bina persamaan garis lurus berdasarkan kecurunan dan juga titik yang diberi. Dan kita juga nak belajar cara mencari titik persilangan antara dua garis lurus. Salah silap saya minta maaf. Nantikan video sambungan yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.